semangat keluarga Malaysia teguh bersama, wajar disemarak dan dihayati. Assalamualaikum, salam sejahtera, berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Dalam usaha mensejahterakan rakyat ketika ekonomi negara serta dunia berdepan cabaran, maka semangat keluarga Malaysia teguh bersama, wajar disemarak dan dihayati. Menurut Perdana Menteri, Malaysia dapat mengharunginya dengan baik disebabkan pelbagai langkah tegas yang diambil kerajaan dalam menanganinya. Setelah kita berjuang memerangi pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas, negara kini dalam fasa peralihan ke endemik dan keluarga Malaysia mula menikmati kesejahteraan hidup seperti sebelum pandemik melanda dunia. Beliau menyatakannya pada pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 di Putrajaya. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berharap segenap lapisan masyarakat mengibarkan jalur gemilang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan turut mengajak rakyat mengadakan pelbagai aktiviti berteraskan konsep keluarga Malaysia. Yang penting sekalinya ialah kita kembali kepada satu suasana penuh keceriaan dan ini juga membawa kepada erti bahawasanya kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran yang menjadi teras kepada konsep keluarga Malaysia dapat kita jelmakan sepanjang kita menyambut bulan kemerdekaan. Dan yang penting juga kita harap ini akan membawa kepada awareness untuk semua orang mengambil bahagian dalam mengebarkan jalur gemilang dan yang penting lagi memperkasakan semangat patriotik kecintaan kita pada negara sebagai rakyat dalam sebuah negara yang merdeka, negara kita Malaysia. Jalur gemilang berkibar megah di pentas dataran Putrajaya pagi tadi menandakan bermulanya sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Acara bersejarah itu disempurnakan Perdana Menteri sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 bertemakan Keluarga Malaysia teguh bersama. Laporan Syazwani Samsu. Sebab kita dapat tengok banyak bangsa kan. Tadi pun daripada permulaan pun kita nampak persembahan orang asli kan. Masyarakat asli dan macam-macam kita boleh tengok. Lagi-lagi pun lepas 2 tahun kita dapat berkumpul sama-sama kan. Kan sebelum ni ada pandemik semua tu. So dapatlah semangat patriotik semua tu. Lepas 2 tahun tu dapat rasai dah. Pagi-pagi dah bangun memang semangat. Kadang dia orang suruh datang pukul 6.30 tapi kami 5.30 dah sampai dah kat sini. Keterujaan keluarga Malaysia menyertai program Berjalan Teguh Bersama pagi tadi. Program diserikan dengan penyertaan pelbagai peringkat keluarga Malaysia bermula kira-kira 8 pagi di Dataran Putra dan berakhir di Istana Kehakiman Putrajaya. Pemilihan program berjalan kaki secara santai bersama keluarga ini bagi memupuk semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan peserta. Ia juga senada dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut bersama peserta di laluan sepanjang 2.7 km menerusi program Berjalan Teguh Bersama yang turut disertai kira-kira 15,000 keluarga Malaysia. Peserta juga dihiburkan dengan persembahan 5 tarian tradisional sebagai simbolik kepelbagaian kaum negara ini di sepanjang laluan. Semangat kebersamaan yang diterjemah sekaligus menggambarkan keterangkuman keluarga Malaysia berlatar belakangkan pelbagai.
kehadiran bagi ramai keluarga Malaysia pada pagi ini berjalan bersama-sama menunjukkan kebersamaan kita sebagai keluarga Malaysia di negara kita. Inilah sebenarnya rencah, syarat dan juga ciri-ciri yang menyebabkan kita di Malaysia mampu hidup bersama dan terus kekal untuk mempertahankan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022, Tan Sri Anwar Musa optimis sambutan pada 31 Ogos bakal diraih dengan penuh meriah. Keyakinan disandarkan dengan keterlibatan masyarakat dalam aktiviti berjalan kaki secara santai pagi tadi. Dan setelah kita lihat kalau hari ini dah sebegini meriah, saya yakin keluarga Malaysia sudah bersedia untuk membuat sambutan yang lebih meriah lagi pada 31 hari bulan Ogos yang akan dihadiri di mana Seri Paduka Baginda Pertuan Agong akan berangkat untuk menyaksikan perayaan Hari Kebangsaan 2022. Sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022, Perdana Menteri turut menyempurnakan pelepasan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 yang akan berakhir 31 Ogos ini di Dataran Merdeka. Majlis buat pertama kali juga turut diperdengarkan dengan lagu tema Hari Kebangsaan tahun ini, Keluarga Malaysia Teguh Bersama oleh penyanyi Alif Satar dan The Locos. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Kibarkan Merdeka! Sazwani Samsu, RTM. RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 tidak akan memberi kesan kepada sektor peruncitan seperti didakwa beberapa pemain industri. Itu tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Jelas beliau jika RUU itu diluluskan, pelaksanaannya kelak bakal dibuat secara berperingkat dan tidak melibatkan golongan perokok sedia ada. Jumlah pasaran rokok yang akan semakin berkecil, semakin jadi kecil adalah berperingkat. Mula dengan 2007, yang lahir 2007, lepas tu 2008, lepas tu 2009. Dia akan ambil masa yang lama sebelum pasaran itu sangat-sangat kecil. Dia akan ambil masa 20-30 tahun. Dalam perkara itu, Khairi optimis RUU Kawalan Produk Tembakau dan Merokok 2022 akan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Keyakinan itu dizahirkan hasil libat urus dan sesi taklimat dilaksanakan sebelum ini. Saya rasa secara keseluruhan ramai yang sokong, ya. Ramai yang sokong. Secara the prinsip dia orang sokong. Adalah yang bangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan penguasaan, berkaitan dengan illicit cigarette. Semua isu-isu itu penting, ya. Saya terima. Saya terima dan saya bagi tahu kepada mereka mana yang kita boleh perketatkan, tetapi rata-rata saya melihat terutamanya lah ahli-ahli parlimen yang muda, saya mesti kata, ya, ahli parlimen yang muda, ahli parlimen yang ada latar belakang kesihatan, ahli-ahli parlimen yang ada latar belakang yang menjaga isu kanak-kanak dan wanita, mereka akan sokong, ya. Bacaan kali kedua RUU berkenaan dijangka dibentangkan Isnin ini. Ma'al hijrah perlu dijadikan titik tolak meningkatkan azam dan usaha melakukan pembukaan minda, menyalakan semangat peralihan serta menyemarakkan semangat perubahan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah bertitah, terma hijrah perlu diperhalusi bagi mencipta kejayaan dalam persekitaran baharu. Hari ini hendaklah dijadikan hari kita bijak mengenal pasti dan berani mengakui ancaman besar yang sedang melanda ummah
dan menghentikan sikap masih mahu menafikan kewujudan gajah yang tersergam di hadapan mata. Pada majlis itu, Sultan Nazrin turut menyampaikan anugerah termasuk tokoh Ma'al Hijrah 1444 Hijrah, usaha tani sekolah dan usaha tani masjid terbaik. Di Johor, Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi ketika berucap pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah di Pusat Islam Iskandar Johor Bahru berkata, hijrah perlu menjadi titik tolak dan pemangkin perubahan kepada kesejahteraan ajaran Islam di seluruh dunia. Tahun ini, anugerah tokoh Ma'al Hijrah Johor diberikan kepada panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Johor, Dato' Amir Danuri, 72 tahun, yang juga pernah menjawat pelbagai jawatan termasuk Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor. Di Terengganu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang berasal dari kampung Bukit Bayas, Kuala Terengganu dikurniakan anugerah tokoh Ma'al Hijrah oleh Sultan Terengganu Sultan Mirza Zainal Abidin di Dewan Besar Wisma Darul Iman. Menariknya, di Pahang, pahlawan Pahang Mat Kilau atau Muhammad Khatib Rasul Abdul Salam dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Pahang dengan anugerah diterima cucunya Muhammad Al-Hamadi Abu Bakar, 56 tahun. Turut menerima anugerah Pengarah Hospital Pekan Dr. Fadila Norli Muhammad yang menerima anugerah Inovasi Kaki Tangan Kerajaan, Swasta, Badan Bukan Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi serta Jabatan Penyiaran Pahang selaku penerima anugerah Inovasi Jabatan. Di Pulau Pinang, Dr. Safari Ellis diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah 2022 bagi peringkat negeri. Beliau yang juga bertugas sebagai pakar kardiologi Hospital Seberang Jaya turut giat menjalankan kuliah agama di masjid dan surau sekitar Pulau Pinang. Di Sabah, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Datuk Jasri Nasib Mat Jakir dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Sabah pada Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sabah diadakan di Dewan Saadah Wisma Majlis Agama Islam Sabah. Sementara itu, Majlis Sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah Peringkat Labuan berlangsung di Masjid Jami' An-Nur. Ceramah khas Ma'al Hijrah disampaikan Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Jamali Muhammad Adnan. Di Sarawak pula, sambutan Ma'al Hijrah berlangsung secara tidak berpusat tahun ini dengan aktiviti-aktiviti dilaksanakan di beberapa tempat. Penganalisis Keselamatan dan Politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin akui agama tidak patut dijadikan bahan jenaka atau gurau senda biarpun atas nama kebebasan bersuara. Ia bagi memastikan keselamatan dan keharmonian negara terus dipelihara. Tambah Dr. Nirwandi, rakyat Malaysia perlu memastikan kesepaduan nasional, perpaduan kaum dan kedaulatan agama Islam sentiasa dijaga dengan baik. Lepas itu kita mahukan kesemua rakyat hidup dalam bilang agama dan kaum dengan cukup baik, dan keharmonian inilah hajat satu teras yang mahu bagi dia mahukan terus berlaku dalam negara. Kerana berdasarkan dasar keselamatan negara, teras kesepaduan nasional itu telah mengatakan hubungan berbilang kaum, integrasi nasional itu perlu dipelihara dengan asas perlembagaan persekutuan dan juga prinsip rukun negara. Bagi Fellow Utama Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Emeritus Dato' Dr. Teo Kok Seng, beliau berpendapat menghina sesebuah agama berpotensi mencetuskan konflik. Walaupun kenyataan yang menghina ataupun mempersendakan agama ini pada kebanyakan masanya mahu dilihat sebagai kebebasan bersuara dan juga kenyataan adil ataupun munasabah. Ia sebenarnya bentuk bahasa yang tidak baik, sudah tentu yang jelek. Tetapi lebih penting lagi, bahasa demikian mempunyai potensi konflik ataupun ia sebenarnya katalis konflik, iaitu ia pemangkin kepada pertentangan.
Semalam Yang di-Pertengah Sultan Abdullah iaitu Datuk Mustafa Billah Shah bertitah supaya rakyat jangan sesekali memperkecil, menghina dan mempersendakan agama semata-mata atas nama kebebasan bersuara. Hasrat empat negeri untuk meminda perlembagaan dan undang-undang tubuh negeri dianggap sebagai langkah sihat bagi memperkukuhkan demokrasi. Ia susulan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 diluluskan Dewan Rakyat Khamis lalu. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataannya memaklumkan tiada paksaan kepada mana-mana negeri untuk mematuhi RUU berkenaan sekiranya dilaksanakan kelak. Empat negeri yang menyuarakan hasrat tersebut ialah Sabah, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Jelas beliau, kuat kuasa peruntukan berkenaan pada peringkat negeri hanya boleh dilaksanakan selepas mendapat perkenan raja atau yang di-Pertua Negeri. Beliau juga terakui kerjasama daripada negeri terbabit bakal membolehkan RUU berkaitan larangan wakil rakyat bertukar parti di seragam serta dikuatkuasakan pada peringkat negeri sebelum Pilihan Raya Umum ke-15. Susulan gangguan bekalan elektrik pada Rabu lalu, Tenaga Nasional Berhad TNB akan memberikan rebate kepada 1 juta akaun pengguna yang terjejas akibat gangguan tersebut. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, beberapa kawasan Semenanjung Malaysia terkesan dengan gangguan selama 2 jam 21 minit pada hari berkenaan. Perincian mengenai kaedah dan pemberian rebate tersebut dijangka dibentangkan di Parlimen 4 Ogos depan. Jadi yang 1 juta tu yang terjejas tu ada yang domestik, ada yang industri, ada yang komersial. 1 juta terlibat. Di dalam TNB punya standard macam claim lah. Dia ada kalau sekiranya peniaga-peniaga tu mempunyai gangguan berapa lama, dia boleh menuntut rebate kepada bil elektrik tu. Adalah saya akan bentang hari Khamis ni dalam Parlimen. Beliau ditemui pendia pada mesyuarat agung tahunan PAS Parlimen Kota Baru di Kota Baru. Dalam masa sama, Datuk Seri Taqiyuddin turut memaklumkan hasil kajian berhubung tragedi banjir di Baling Kedah yang mengorbankan 3 nyawa kini di peringkat akhir sebelum dibentangkan di Parlimen 4 Ogos ini. Permohonan Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berhubung kenaikan gaji penjawat awam bakal diteliti oleh kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali memberitahu pihaknya akan berbincang mengenai perkara itu Isnin ini. Saya akan berbincang dengan Presiden QPEX pada hari Isnin ini untuk melihat kemungkinan ataupun mengkaji, meneliti permohonan yang dibuat oleh pihak QPEX. Kita selalu bertemu dengan QPEX, kita buat sesi engagement. Beliau menjawab pertanyaan media berhubung cadangan Presiden QPEX Dato' Adnan Mat mengenai cadangan menaikkan gaji keketangan awam. Saranan Perdana Menteri agar satu pasukan khas ditubuhkan bagi menyelesaikan isu keciciran dalam kalangan kanak-kanak lepasan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM disambut baik oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Menterinya Datuk Seri Muhammad Harun hari memaklumkan kertas cadangan tersebut diusul sendiri oleh KPWKM setelah mendapati terdapat keperluan menjadikan bantuan khususnya berkaitan psikososial. Mesyuarat baru diluluskan, jadi kita akan ambil tindakan daripada situlah ya. Yang lebih penting, anak-anak ini akan dapat peluang yang lebih baik apabila mereka dewasa. Siapa pun mereka, ya, di mana pun mereka yang kita jumpa, siapa pun keluarga mereka dan sebagainya, saya kira semua orang harus diberikan peluang yang saksama. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak
bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Bertemu kembali. Program Road March Anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM pada hari ini berlangsung meriah di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Paling menjadi tumpuan tentunya kaunter bayaran saman PDRM yang menawarkan diskaun sehingga 50%. Program yang dirasmikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani itu dianjurkan bagi memberi peluang kepada pengunjung melihat kecekapan dan aset PDRM dengan lebih dekat. Penganjuran itu juga sepada peringatan Hari Polis ke-215 tahun 2022. Bagi pengunjung, penganjuran program tersebut perlu diteruskan pada masa hadapan. Dapat tengok lebih dekat kenderaan polis, lepas tu aksi polis, lepas tu kita punya ketua polis, anak-anak pun seronok lah dapat belajar, dapat tengok dari dekat lah. Kalau boleh, banyakkan lagi program macam ni. Sebab memang sangat minat dengan bidang kepolisan ni, tapi tak jadi polis pun. Jadi pasang niat untuk datang daripada Johor Bahru ke KL lah semata-mata untuk Hari Polis ni. Dapat tengok ni satu perasaan yang menarik lah bagi saya, dapat tengok payung terjun, dapat tengok aset kuda dan juga PGA dan juga Tiger Platoon. Selalu ni tengok dekat gambar ke internet kan, tapi kalau dapat tengok depan sangat bersyukur lah. Dalam pada itu, Setiausaha PDRM Datuk Nursia Muhammad Saduddin dalam pernyataan berkata program tersebut adalah antara usaha PDRM mendekati masyarakat selari dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada. Seorang wanita berusia 39 tahun terkandas di Kem Belumut, Gunung Tahan berdekatan Lipis Pahang kerana terlalu penat untuk meneruskan pendakian, berjaya diselamatkan dan dibawa ke Hospital Gua Musang. Wanita itu, Nadia Azmi dari Putrajaya bersama sekumpulan 21 pendaki lain memulakan ekspedisi mendaki pada 27 Julai melalui Merapoh. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli memakna pendakian mereka sepanjang kira-kira 21 km dari Kuala Juram ke Kem Belumut dipandu 3 malim gunung. Bagaimanapun belum sempat tiba ke destinasi, wanita tersebut mengalami hilang upaya untuk meneruskan pendakian. Dia dibawa keluar dengan helikopter dan mendarat di Balai Bomba Gua Musang sebelum dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Terdahulu, 5 anggota pasukan bantuan mencari dan menyelamat gunung telah naik ke Kem Belumut untuk memberi bantuan awal. Kita beralih ke berita sukan. Kontingen Malaysia tidak perlu menunggu lama untuk merangkul emas pertama di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Muhammad Anik Kasdan memastikan kem angkat berat negara mampu tersenyum apabila meraih pingat emas di National Exhibition Centre NEC siang tadi. Ia merupakan pingat pertama yang dimenangi kontingen negara pada Tamasya Dewi tahunan ini yang membuka tirainya secara rasmi pada 28 Julai lalu. Pada saingan kategori 55 kg itu, Anik berjaya mengumpulkan angkatan keseluruhan sebanyak 249 kg keseluruhan. Bagi disiplin snatch, Anik melakukan angkatan 107 kg. Dalam disiplin clean and jerk pula, Anik berjaya melakukan angkatan terbaik 142 kg untuk memastikan emas dalam genggaman dengan rekod baharu Tamasya. Pingat perak bagi kategori 55 kg ini dimenangi atlet India, manakala pingat gangsa milik wakil Sri Lanka. 142 kg Muhammad Anik Kasdan. Belum pun reda dengan kejayaan itu, lagu Negaraku berkumandang sekali lagi di bumi Birmingham. Kem angkat berat Tenggara terus cemerlang apabila meraih emas kedua hari ini. Kali ini menerusi Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 61 kg lelaki dengan angkatan keseluruhan 285 kg yang juga rekod baharu kejohanan. Dalam disiplin snatch, Aznil melakukan angkatan 127 kg diikuti angkatan 158 kg dalam disiplin clean and jerk. Pingat perak dan gangsa masing-masing dimiliki wakil Papua Nugini dan India.
Kejayaan itu menyaksikan Aznil mempertahankan pingat emas di Gold Coast Australia pada 2018. Dengan sasaran 6 pingat emas, kini hanya tinggal 4 emas lagi dicari kontingen negara. Selain angkat berat, antara cara sandaran lain adalah berbasikal, terjun, badminton, gym rama, bowling padang dan powerlifting. Kejayaan Anik dan Aznil turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada dua atlet angkat berat negara tersebut yang merangkul pingat emas dalam kategori masing-masing dengan melakar rekod baharu kejohanan. Beliau juga berharap lebih ramai atlet kebangsaan terus menyumbang pingat buat negara dan terus mengekalkan momentum. Pencapaian membanggakan itu turut disambut gembira Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Beliau menerusi media sosial sempat mengucapkan tahniah kepada Anik dan Aznil di atas kejayaan mereka. Datuk Seri Ahmad Faizal juga sempat berbual bersama Aznil yang menghadiahkan emas kedua negara menerusi panggilan telefon. Alhamdulillah, tahniah. How are you feeling? Macam mana keadaan? Okey, seronok. Tahniah. Okey, kita semua rasa kagum apa yang Anik buat, memang yang amat-amat kita harapkan dan tercapai segala impian. Dah sampai kat sana, you mulakan satu langkah yang terbaik untuk semua atlet lain contohi. So tahniah. Saya datang dengan satu misi untuk mendapatkan pingat emas. Itu tekad atlet lawan pedang negara Philippa Jin Ong Zi yang berjaya direalisasikannya dengan menewaskan wakil Thailand Duong Patra Sasinpat 15-10 bagi kategori foil individu wanita. Pada aksi yang berlangsung Sunny Tower, pemain nombor 1 negara itu mendapat tentangan hebat Dong Patra. Namun sorakan daripada rakan sepasukan serta kontingen yang hadir, Philippa berjaya menamatkan perlawanan dengan kelebihan 5 mata. Philippa tidak dapat menahan sebab sejurus memenangi perlawanan berkenaan. I believe that feeling was relief as I came here with one mission only, and that was to win gold in the women's foil individual. And so I think the reason why I looked like so happy and I cried a bit just now at the piss was because I was just so relieved of my achievement. So I'm really happy about that. Kemenangan ini juga berjaya mengobati kekecewaannya gagal menghadiahkan pingat di Tamasya Sukan SEA Vietnam Mei lalu. Selepas ini, Philippa akan meneruskan cabaran dalam kategori EP wanita berpasukan, saber wanita berpasukan serta foil wanita berpasukan. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.